So kita masuk yang seterusnya adalah kemakmuran. Kita tengok kemakmuran. Bila kita sebut kemakmuran, yang merujuk kepada 3 aspek ataupun 3 perkara. Okey, yang pertama, aspek pertama berkaitan dengan kemakmuran. Okey, kita akan lihat kemakmuran yang mana ada tiga perkara. Okey, yang pertama kita akan lihat berkaitan dengan hasil bumi. Okey, berkaitan dengan hasil bumi dan hasil alam, okey, dalam negara kita yang mana terdapatnya hasil bumi seperti biji timah, okey, kemudiannya emas, kemudiannya perak, okey, selain itu juga ada hasil hutan seperti rempah ratus, damar, rotan, kayu kayan, gaharu, cendana serta kita juga mempunyai hasil laut. Okey. Kita juga mempunyai hasil laut seperti ikan hiu, okey, sirip ikan hiu. Kemudiannya ada timun laut. Okey, kemudiannya ada mutiara. Okey, yang mana hasil bumi dan hasil alam ini merupakan satu kemakmuran, okey, yang ada pada negara kita, yang ada di dalam negara kita. Okey. Yang seterusnya kita memanfaatkan alam. Okey, memanfaatkan hasil alam. Okey, di mana di negara kita mempunyai masyarakat yang kreatif. Okey, maksudnya ada kemahiran, ada skill, ada kreativiti. Okey, yang mana mereka mempunyai kemahiran tinggi dan mereka mampu menghasilkan produk-produk ataupun kraf tangan, okey, daripada sumber alam. Okey, contohnya tikar mengkuang, okey, dibuat daripada daun pandan. Okey, kemudian kain puah. Lepas tu buat dinding menggunakan pokok buluh. Okey. Selain itu terdapat juga aktiviti kita kata menenun kain. Okey. Menenun kain serta menyulam selendang di Sarawak. Kemudiannya dalam kemakmuran juga kita terdapat juga sistem ekonomi. Okey, di mana terdapat aktiviti perdagangan. Okey. Terdapat aktiviti perdagangan dan pelabuhan. Okey, kerana di dalam negara kita ataupun negeri-negeri yang ada pelabuhan ini, contohnya seperti pelabuhan Johor, pelabuhan Kedah, kemudiannya pelabuhan Melaka yang mana menjadi pusat pengumpulan barang daripada timur dan barat. Okey. Kemudiannya selain daripada perdagangan dan pelabuhan, terdapat juga timbang, sukat dan ukur ataupun kita kata sukat, timbang, okey, yang diperkenalkan seperti leng, cupak, gantang kan. Itu adalah beberapa kita kata timbang, sukat dan ukur yang diperkenalkan. Selain daripada itu juga kita juga ada mata wang. Okey, mata wang yang mana pedagang menggunakan sistem dulunya, okey, dulu sebelum adanya mata wang, maksudnya mereka menggunakan sistem barter, bertukar barang. Okey, kemudiannya bila diperkenalkan sistem mata wang, okey, so wujudlah mata wang seperti wang emas Kedah, kemudiannya mata wang emas Kelantan ataupun duit Kijang. Seterusnya ada mata wang Terengganu, okey, yang dipanggil sebagai duit pitih Terengganu, okey, pada tahun 1835 sehingga 1920. Okey. So, jadi dalam kemakmuran juga ada kegiatan intelektual. Okey. Kegiatan intelektual di mana pendidikan ini merupakan aspek penting, okey, di dalam masyarakat. Okey.
Yang mana kegiatan intelektual ini boleh dipecahkan kepada dua. Okey, yang pertama pendidikan tidak formal. Okey, yang mana pendidikan tidak formal ini adalah pembelajaran okey di luar daripada institusi pendidikan. Okey, contohnya seperti anak-anak diajarkan bercucuk tanam, kemudiannya menangkap ikan, okey, kemudiannya bertukang. Okey, selain daripada itu mereka juga diajarkan ilmu agama, kemudiannya diajarkan juga berpekerti mulia, kemudiannya cara berkawan, menjaga maruah dan sebagainya lah. Okey. Okey, so itu berkaitan dengan pendidikan tidak formal. Okey. Kemudiannya seterusnya kita beralih kepada pendidikan formal. Okey, pendidikan formal. Kita tengok pendidikan formal. Masyarakat Melayu adalah bercorak Islam, okey, yang mana mereka menekankan ilmu agama. Kemudian pendidikan formal dilaksanakan di surau, pondok, madrasah dan istana. Okey. Kalau kita kata kat sini, maksudnya pendidikan formal seperti pantun, syair, peribahasa yang berbentuk tauladan yang memberi pengajaran kepada yang mendengar. Contohnya cerita rakyat si tanggang anak derhaka. Kemudiannya cerita anjing dan bayang-bayang. Okey. Itu adalah beberapa kita kata pendidikan formal yang diterapkan. Okey, yang mana kebanyakan maklumat untuk pendidikan tidak formal okey adalah untuk memulihkan anak-anak berdikari. Okey, yang mana di Sabah, okey, di Sabah dan Sarawak anak-anak diajarkan tentang amalan dan kepercayaan turun-temurun nenek moyang mereka, contohnya berburu haiwan dan sebagainya. Okey, berkaitan dengan pendidikan tidak formal. Okey. Okey, kemudiannya untuk yang formal tadi, balik kepada yang formal tadi, maksudnya okey, di pondok yang mana mereka mempelajari ilmu Al-Quran, okey, ilmu hadis, kemudiannya dan bahasa Arab. Okey, itu di pondok. Kemudiannya di madrasah, okey, mereka lebih kepada mempelajari sukatan pelajaran. Okey, dia pun mempunyai sukatan pelajaran sama macam kita. Okey, mempunyai sukatan pelajaran yang kemudiannya mempunyai kelas, okey, dan diawasi oleh guru, okey, ataupun mudir. Okey, yang mana jawatan kuasa keuangan. Okey, so itu berkaitan dengan madrasah lah. Okey, kemudiannya dalam pendidikan formal ini juga terdapat tulisan Jawi dan bahasa Melayu. Okey, yang berkembang dan menjadi bahasa ilmu dan bahasa lingua franca. Okey, dalam kerajaan alam Melayu. Okey. So itu berkaitan dengan pendidikan tidak formal dan pendidikan formal. Okey, untuk tajuk yang pertama. Okey, kalau korang tengok sini, okey, ada buku Tuhfah Al-Nafis, Sejarah Melayu Islam, kemudiannya ada Misah Melayu. Okey, antara contoh karya agung masyarakat Melayu. Okey, ketika itu. So, kita sebagai rakyat Malaysia ataupun generasi muda kini, okey, sepatutnya kita berasa bangga okey dengan kestabilan dan kemakmuran tanah air okey yang kita warisi yang mana berkekalan sehingga hari ini. Okey, yang mana daripada dulu dijaga sampailah sekarang. Okey, yang mana kita juga perlu okey ada kesedaran. Okey, sebagai generasi muda ni kita ada kesedaran okey untuk kita bersungguh-sungguh dalam membangunkan negara kita dan